Hari ini kita akan belajar tajuk bab 11 iaitu kerja lapangan. Di dalam tajuk hari ini, cikgu akan terangkan bagaimana proses kerja lapangan ini dilaksanakan. Okey, jom kita belajar bersama-sama. Sudahkah murid bersedia PDPR kita hari ini? Diharap murid-murid semua sediakan alat tulis dan buku teks. Cikgu akan terangkan cara pelaksanaan kajian lapangan dalam buku teks muka surat 189 hingga 198. Okey, lima proses kerja lapangan ini iaitu penentuan tajuk, perancangan, ketiga pengumpulan data, keempat persembahan data dan kelima menulis laporan kajian. Murid-murid diharap sudah melihat proses pelaksanaan kajian lapangan yang sudah cikgu terangkan di siri 1. Ini merupakan contoh kerja lapangan yang murid perlu sediakan. Ini adalah muka depan di mana bagi tulis sekolah, tajuk, nama murid, tingkatan, tanda tangan, nama guru yang mengajar dan juga tanda tangan guru apabila siap diperiksa. Di sini kamu boleh rujuk di buku teks di muka surat 190. Okey, isi kandungan ialah penghargaan, pendahuluan objektif kajian, kawasan kajian, kaedah kajian, hasil kajian, kesimpulan, rujukan dan lampiran. Untuk penghargaan pula, di sini sudah disediakan format cara menulis penghargaan. Cuma kamu tukarlah nama guru kamu siapa, dan ibu bapa kamu ataupun penjaga, rakan-rakan yang sama-sama kamu berbincang cara menyediakan kerja lapangan, nama-nama kampung di kawasan yang kamu lalui. Okey, dan juga di sini adalah pendahuluan. Pendahuluan ini contoh dia, kajian ini melibatkan kegiatan ekonomi yang wujud di kawasan SMK Sri Nangka Tuaran dan kawasan sekitarnya. Dan murid terangkanlah serba sedikit apa yang terdapat di kawasan kajian kamu. Okey, seterusnya objektif kajian. Gunalah pembuka kata setelah mengadakan perbincangan dengan guru mata pelajaran geografi. Saya memilih tajuk kajian berkaitan dengan kegiatan ekonomi berdasarkan objektif seperti berikut. Senaraikan objektif. Ada 4 objektif sekurang-kurangnya yang kamu sediakan. Lepas tu kamu perlu menyediakan kawasan kajian. Kawasan kajian ini kamu ambil daripada Google Maps sahaja, capture dan letakkan di sini ataupun foto satelit. Search saja Google Maps, lepas tu capture. Kalau susah mau capture, pakai snipping tool saja untuk ambil kawasan kajian kamu. Jadi berpandukan foto tersebut, kamu boleh terangkanlah apa yang terdapat di kawasan sekitar kajian. Di sini cikgu sudah bagi contoh, boleh rujuk buku teks juga. Lepas tu murid-murid tulislah kaedah kajian yang digunakan. Yang pertama bolehlah guna kaedah rujukan. Rujukan yang pertama mestilah dari buku teks ataupun perbincangan bersama guru. Mungkin dalam masa sekarang kita tidak boleh berjumpa, kita boleh gunakan gambar kita ber-Google Meet kah, ber-video call kah di sini, iaitu sesi perbincangan. Membuat rujukan ni boleh minta tolong ambil gambar lah. Kamu buat rujukan sejak di rumah, gambar dengan buku teks kamu ataupun apa-apa rujukan yang kamu gunakan. Dan kaedah pemerhatian ni, cikgu tidak galakkanlah kamu keluar secara beramai-ramai ataupun seorang diri. Kalau kamu mau memerhati lagi balik, kamu bolehlah membawa ibu bapa kamu naik kereta dan pusing tengok balik. Kalau masih ingat apa yang mustahil kamu tidak ingatkan 5 tahun lalu dari SMK Sri Nangka balik pergi rumah kamu. Jadi bolehlah buat pemerhatian saja. Kaedah soal selidik ni boleh guna Google Form. Boleh edarkan kepada 10 orang responden, suruh mereka jawab dan itulah dapatan kajian kamu. Okey, hasil kajian nanti kamu akan terangkan hasil dapatan kajian kamu iaitu jenis kegiatan ekonomi, apa kepentingan dia daripada soal selidik tu. Nanti kamu tengoklah dia punya kepentingan tu. Kalau daripada 10 orang responden kamu, berapa kepentingan kegiatan ekonomi ni, berapa orang yang jawab peluang pekerjaan begitu. Nanti tulis di sini saja. Okey. Seterusnya berpandukan sama jadual yang kamu dapat, tadi data yang kamu dapat, sediakanlah graf. Okey, kalau yang mahir komputer boleh gunakan Excel saja untuk sediakan ini. Kalau tidak pun kamu gunakan kertas graf sahaja. Jadi kamu terangkanlah kepentingan kegiatan ekonomi. Yang pertama, mewujudkan peluang pekerjaan. Jadi huraikan, ada fakta, huraian dan contoh letak di sini. Okey. Cikgu bagi contoh, mewujudkan peluang pekerjaan.
Kemajuan kegiatan ekonomi di kawasan kajian telah membuka berbagai peluang pekerjaan kepada penduduk setempat. Penduduk dapat melibatkan diri dalam sektor pembinaan sebagai buruh binaan. Selain itu juga, penduduk dapat memajukan perniagaan mereka serta memasarkan hasil pertanian mereka kepada penduduk setempat atau kepada pembeli di luar kawasan mereka. Secara tidak langsung, taraf hidup penduduk di kawasan kajian dapat ditingkatkan akibat berlakunya peningkatan pendapatan isi rumah mereka. Oke, kita pergi seterusnya. Apa pesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar di kawasan kajian? Ingat, semua tajuk utama ini adalah berpandukan dengan kamu punya objektif kajian tadi. Jadi buat beginilah apa kesannya. Kegiatan ekonomi yang pesat berlaku di kawasan kajian telah memberi kesan terhadap alam sekitar dan manusia seperti hakisan tanah dan tanah runtuh, kejadian banjir kilat serta pencemaran air dan udara. Oke, lepas tu huraikanlah di sini. Buat pada fakta, ada dia punya fakta dahulu, huraian dan juga contoh. Hurai, lepas itu nomor 4, langkah bagi mengurangkan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar di kawasan kajian. Sudah siap itu? Kamu hurai buat begini saja contoh. Semua boleh rujuk di buku teks, murid-murid. Oke, dan kamu perlu buat kesimpulan dan lastnya ialah rujukan. Oke, cikgu berharap kamu dapat menyiapkan kerja lapangan kamu. Oke, ini adalah contoh borang selidik, soal selidik yang murid perlu sediakan.